wajib diketahui oleh setiap mukallaf, wajib fiqh. Kalau tak tahu, berdosa. Kalau tahu, dapat pahala. Secara tafsil terperinci beserta dengan dalilnya. So, sifat nafsiyah, ketika membahaskan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, para ulama usuluddin memulakannya dengan menyebut dahulu sifat nafsiyah bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat wujud. Apakah dari segi hakikatnya sifat itu yang pertama? Jawapannya tidak. Ini adalah dari segi apa? Ta'aquli. Dari segi ta'aquli. Sebab sifat Allah semuanya sedia ada, tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Why it has to be put for the first one before talking about other sifat? Kerana sifat ini namanya asasul ilahiyah. Nah, mari kita cerita wujud. Macam mana mengetahui dan beriman? Wajib kata setiap mukallaf. Wajib apa ni? Fiqh. Mengetahui dan meyakini, saya dah sebut tadi, mesti tahu dulu kemudian yakin. Kitab lain kata mesti sebut, barulah tahu dia itu Islam. Kalau tak sebut, tak tahu Islam. Tak mengapa, qaul ini lemah, kita ambil qaul yang kuat saja. Mengetahui dan meyakini bahawa wajib bagi Allah Ta'ala. Tu bukan difikir kalau Allah tak bersifat, Allah berdosa, tak. Wajib di sini wajib akal. Apa maksud wajib akal? Mesti. Ulang balik, akal kalau menghukum ada 3 hukum. 1, mesti, wujub. Yang kedua, tak mungkin, istihala. Yang ketiga, boleh jadi, jawaz. Yang dihukumkan itulah yang jadinya wajib, mustahil, jaiz. Bukan jawaz, jaiz. Apa dia? Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, ada, dan mustahil atasnya bersifat dengan adam, tiada. Itu yang namanya akidah. Akidah dia mesti itsbat, mesti nafi. Ta'rif sifat wujud ialah hiyal halul wajibah lidzat ma damatid dzatu ghairu mu'allalatin bi'allatin. Ia adalah hal. Segera kita faham ini adalah hal. Hal itu termasuk di dalam amrun i'tibari, yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Selama mana ada zat itu tidak disebabkan oleh suatu sebab. Allah berkuasa, sebabnya sifat kuasa, berkuasa. Allah itu berkehendak, sebabnya sifat berkehendak. Ini bukan sebab lain ni. Ini hanya semata-mata kerana zat adalah tu. Jadi sifat ada disebabkan oleh zat, bukan kerana sifat lain. Boleh ya? Dalam takrif lain, sifat wujud ialah ma la tuta'aqqalu dzatu bidunihi, iaitu apa suatu sifat yang tidak boleh diterima oleh akal, adanya zat tanpa adanya sifat wujud itu. Yes. Zat tidak boleh dikatakan ada kalau tidak ada sifat. Sifat tidak boleh dikatakan ada kalau tidak ada zat. Sifat wujud adalah satu sifat thubutiyah, sabit, tetap, yang menunjukkan diri zat bersifat dengan ada. Muka surat 94. Wujud Allah Ta'ala ialah wujud yang zati, iaitu Allah Ta'ala tidak dijadikan oleh yang lain. Wujud Allah Ta'ala bukan disebabkan oleh suatu illah, tak. Oleh kerana ada alam, maka adalah Allah, tak. Allah ada, maka Allah menjadikan alam. Boleh gitu Adapun ain zat, bukan ain zat, saya tak bicarakan, kecuali tuan-tuan tanya, saya jawab. Jawapannya pun dah ada kat bawah tu, 94 kat bawah tu. Wujud ada 3 jenis. Satu, wujud hakiki. Itu pengertiannya tiada permulaan dan tiada kesudahan. Dia tidak ada mula, qidam, tidak ada kesudahan, baqa. Inilah wujud sebenar. Contoh, zat Allah Ta'ala. Yang kedua, wujud majazi, iaitu ada permulaan dan ada kesudahan, tidak bersifat qidam dan tidak baqa. Ini segala makhluk lah. Makhluk kita ada mula, ada akhir. Kenapa Allah tidak ada mula, tidak ada akhir? Sebab wujudnya Allah itu wajib. Wajib. Sebab itu tidak ada mula, tidak ada akhir. Wujud kita ini ada
mula dengan ada akhir. Kerana wujud kita ini dipanggil wujud majazi. Nah, al-majazi. Kalau Allah wajibul wujud, kita mumkinul wujud. Boleh tambah kat situ kalau nak tambah ya. Wujud Allah itu al-wajibul wujud, wujud yang wajib ada. Sebab itu bila dah wajib tak boleh terima ada, dan tidak boleh terima mula dan tidak boleh terima akhir binasa. Kita boleh terima sebab wujud kita ni mungkin, harus jugalah kita terima mula dan harus jugalah kita terima binasa. Kenapa kita dinamakan majazi? Sebab kalau kudrah dan Allah tidak menjadikan kita, kalau Allah tidak menjadikan kita dengan kudrah dan iradah, tak ada kita ni. Itu maksudnya majazi. Wujud ta'aridi, ada permulaan dan tiada kesudahan dengan izin Allah. Contoh, zat aradul wujud seperti roh. Roh tidak binasa. Tapi roh ada permulaan tak? Ada. Tapi tidak binasa. Allah yang kehendakinya. Syurga pun begitu. Dulu tak ada, tapi Allah akan kekalkan walaupun dunia ini hancur. Begitulah neraka, arasy, kursi dan yang lain-lain. Itu namanya wujud aridi. Wujud aridi. Allah mahukan jangan binasa, tidak binasa. Adapun dalil saya tidak bicarakannya, cuma saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Muka surat 97, 98. Saya nak bagi tahu siapa yang mengatakan pengajian ini adalah pengajian falsafah, maka tertolak dengan semua dalil yang saya sebutkan di sini. Ternyata setiap sifat itu ada dalil naqli, Quran dan hadis. Malah ada ijma'. Barulah saya letak dalil aqli ataupun burhan. Inilah antara spesialnya kitab ini. Mohon maaf, bukan mendakwa yang terbaik, tidak. Bukan mendakwa yang terbaik kitab ini. Tapi tuan-tuan, siapa yang memiliki kitab ni kenyang insya-Allah. Kenapa? Ini akan menafikan yang orang kata sifat 20 tu falsafah. Mana dalam Quran? Lihat sifat wujud dalil naqlinya. Itu baru sikit kita letak tu. Kalau nak letak banyak pun boleh. Bukan sahaja Quran, hadis pun begitu. Semua sifat saya buat macam tu. Ulama buat, saya susun kembali. Dan ijma', lihat ijma'. Masya-Allah hadirin. Insya-Allah. Boleh tuan-tuan berhujah nanti. Sebab yang ini bukan ambil sembarangan. Cuma dalil-dalil tu saya tidak sebutnya. Kerana ini mudah saja diketahui semua sekali. Cuma kita lalu sekejap dalil naqli. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah Ta'ala Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya dalam masa 6 masa. 6 masa ini bagi Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha mengetahui. Jadi bukan maksudnya 6 hari lama 6 hari itu tapi 6 hari itu banding dengan dunia berapa? 1 tahun, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bermakna kalau 6 hari cepat sangat. 1 hari di dunia sama dengan 1000 tahun. 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Kalau 1000 1 hari sama dengan 1000 di dunia ni. Kalau 6 hari dunia, berapa aja akhirat? Tak, hampir tak ada apa. Bilang sendiri tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk ada sifat wujud. Innallaha sani'u kulli sani'in wa san'atihi. Sesungguhnya Allah adalah pencipta setiap pencipta dan ciptaannya. Sebenarnya begini. Kenapa tuan-tuan baca sifat 20 kitab-kitab Jawi lama dulu, masuk sahaja sifat wujud, tak ada dalil naqli macam saya ni. Kenapa? Di bawah faedah 118. Jika tidak diletakkan dalil naqli untuk menunjukkan kewujudan Allah Ta'ala pun tidak mengapa, kerana dalil aqli tentang kewujudannya sudah mencukupi.
Itulah sebabnya kenapa kitab-kitab tauhid dahulu tidak meletakkan dalil naqli untuk sifat wujud sehingga hayah. Bukan kerana tidak ada dalil naqli untuk setiap satunya, tetapi dengan hanya menggunakan akal, semua sifat ini boleh dibuktikan by utilizing, by using your mind. You can prove the existence of Allah dengan akal saja, tak perlu dengan dalil Quran. Tapi sama, basar, kalam, yang itu kena dalil Quran lebih kuat. Untuk sifat sama, basar dan kalam pula, dalil naqli diperlukan untuk menguatkannya. Ijma', tuan-tuan baca sendiri. Dalil burhan, yang kita baca dalil burhan. Kewujudan Allah Ta'ala. Sini ada whiteboard tak? Saya lupa nak tulis dalam ni tadi. Tuan-tuan akan lihat. Kalau tuan-tuan mengamati kitab ini, insya-Allah tuan-tuan akan jadi lebih bijak. Ini sebenarnya ada dalam kitab-kitab Jawi lama. Bila kita nanti bicara tentang sifat kudrah Allah, kita akan bagi tahu macam mana kewujudan Allah Ta'ala itu. Nanti kita lihat. Sampai masa yang kita lihat. Kewujudan Allah Ta'ala dapat dibuktikan dengan adanya semua makhluk. Apa dia makhluk? Makhluk ini adalah alam. Apa dia alam selain daripada Allah? Ciptaan Allah Ta'ala termasuk alam semesta universe yang luas, langit, bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain-lain. Sama ada di langit atau di bumi. Semua makhluk ini adalah baharu, hadis, dan setiap yang baru mustahil terjadi dengan sendiri. Ia mesti memerlukan pencipta untuk menjadikannya, dan penciptanya adalah Allah Ta'ala. Sebagai contoh, manusia adalah makhluk, oleh itu manusia adalah baharu. Mustahil manusia terjadi begitu sahaja tanpa ada penciptanya. Allah Ta'ala lah yang menciptakan manusia. Jika Allah tidak ada, maka sudah pasti manusia dan semua makhluk lain juga tidak ada. Sedangkan apa yang dapat dilihat dengan mata kasar ini menunjukkan semua makhluk ini ada. Begini hadirin, cuba lihat. Salah satu istilah untuk makhluk, ingat, salah satu istilah untuk makhluk, hadis lagi, alam lagi, mungkin. Apa maksud mungkin? Ada dengan tiada Allah sama. Tidak boleh ada lebih berat daripada tiada, dan tidak boleh tiada berat daripada ada. Statik macam tu. Yang memberatkannya itu mukhassis namanya dalam kitab Matan Umul Barahin, murajjih dalam Kifayatul Awam. Yang memberatnya itu mesti yang paling berkuasa. Apa? Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak berat ada, kita tak ada kat dunia ni. Tak ada. Sampai sekarang every second diberatkan, ada. Kan ni kan kita hidup ni. Tidak boleh ada memberatkan dirinya sendiri, ataupun tiada memberatkan dirinya sendiri. Pada muka surat 102, banyak kisah, ada 4-5 kisah baru ni bagus untuk orang yang berdepan dengan orang atheist. Tuan-tuan tahu orang atheist? Free thinker. They believe not in God. Orang yang believe not in God, bila kita ditanya dengannya, do you believe in God? I believe not in God. Saya tak percaya dengan Allah. But then when you are coming into this world, that is just the matter of DOB. Date of birth. Because of the time. Sebab itu orang ini ad-dahri, ataupun free thinker, ataupun atheist, mereka disebut sebagai dahriyun. Dahri ni maksudnya masa. Because of the time, that is just the matter of time. Therefore I'm now coming into this world without creator, kata mereka. Hadirin, orang macam ni boleh kita bincang dengan mereka dengan footnote nombor 131. Footnote 131. Dia tak percaya dengan qul huwallahu ahad. Nak cerita sifat 20, dia mungkin payah sedikit. Tapi bawa dalilnya, muka surat 131, ada berapa dalil tu?
ada 5 dalil. Baca sendiri. Nah, kita tak baca hari ini, baca sendiri. Nah, nak tunjukkan so dia berfikir. Nah, baik. Kalau kita mengaji dekat universiti, ada yang disebut sebagai logical consequences. Logical consequences. By logic and reason, you can prove the existence of Allah. Contohnya, how do you prove the existence of Allah in the singularity of Allah? Allah is exist, Allah is single. How do you want to prove that without quoting in any Quranic verses or prophetic revelations? Macam mana? Antaranya ada 5 cara. Satunya logical consequences. Apa maksudnya? Maksudnya bab logik. This recorder is not exist. The existence of this recorder ke nama ni, sebut sahajalah, indicates the existence of the designer of this item. Tahu tak hadirin? Yes, ada bendanya menunjukkan ada orang yang menjadikannya. Ini kalau nak bincang dengan orang free thinker, sebab mereka tak percaya dengan Quran dan hadis. So mereka berfikir. Yang kedua, apa yang disebut sebagai logical consequences. Logical consequences. Tadi sudah kan logical. Satu lagi theological occurrences. Dari segi theology. Theology ni maksudnya akidah. Occurrences, sesuatu itu berlaku kerana sesuatu. Contoh, ini adalah meja. This table, meja ini made from. Ni, table ni made from wood, kayu. Kayu comes from. Mohon maaf ni bahasa mengantuk ni. Cakap bahasa Jawa sikit. This table is made from wood. The wood comes from the tree. The tree comes from the seeds. The seeds come from the tree. The tree come from the seeds. Dah nak habis. Make it there. Make it stop there. The tree comes from the seeds. The seeds come from Allah. Cukuplah. Banyak sangat. Comes from Allah. The cause of the cause of the cause of the cause is the great cause. Though that great cause happens to be Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaflah cakap Jawa sikit ni, mengantuk. Kalau peserta mengantuk tak apa, takut Syekh yang mengantuk. Sudah hadirin, cukup ya. Mari kita lihat sifat salbiyah. Saya ada benda yang lebih penting lagi, sebab tu saya tidak pergi detail ya. Itu saya sebut, kalau nak betul-betul mengaji ni 5 hari 5 malam. 5 hari 5 malam, itu memang seorang jadi muqri, baca sampai ke bawah-bawah tu, tu baru sedap tersyarah. Tapi saya tak pernah buat lagi. Tapi bila sendiri baca, tengok, Masya Allah. Mohon maaf ni, bukan ni seronok dengan diri sendiri, tak. Saya kagum dengan ulama'-ulama'. Macam mana mereka boleh atok tu dengan elok. Saya ubah bahasa je. Saya pergi perkemah dari segi susunan saja. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan Allah bagi ganjaran kepada Al-Imam As-Sanusi atas kitab beliau Matan Ummul Barahin yang sangat luar biasa itu. Ada 2 kitab, jangan tinggal dekat rumah. Balik ni terus beli. Satu kitab Matan Ummul Barahin Al-Imam As-Sanusi. Yang kedua kitab Jauharatut Tauhid, Jauharah At-Tauhid, Syekh Ibrahim Al-Laqani. Sebab tu disebut Jauharah. Jauharah ni yang mahal-mahal, Jauhar yang terpilih daripada Tauhid. Tuan-tuan baca 2 kitab ni kenyang insya-Allah. 2 kitab ni kenyang insya-Allah. Tapi if you want
If you wanna challenge your mind, baca kitab Baquratul Amani. InsyaAllah. Satu muka surat 4 hari insyaAllah. Kalau nak challenge, baca kitab Baquratul Amani. Itu paling nak kata paling tinggi tidak juga, tapi paling payah nak faham. Sebab tu kata guru saya, siapa pun yang sudah khatam sifat 20, kalau tak khatam kitab Baquratul Amani, dia masih geli-geli lagi nak mengajar sifat 20 ni. Tu yang kita cerita itulah dia. Kata sebab sifat ma'ani itu yang 7, dia akan membawa kepada setiap sifat itu ada 2 makna. Satu makna nafsi, yang kedua makna masdari. Ini saya tak introduce lagi ni, tak pening lagi. Dia mudah saja. Yang dikatakan makna dari segi nafsi ataupun ismi, itulah tadi tu. Kalau qudrah apa dia? Kuasa, kehendak, itu maksudnya dari segi ismi atau nafsi. Kalau dari segi masdari, itu thamaratus sifat. Pelihat ismi, melihat masdari. Perkata ismi, berkata-kata, itu masdari. Ada dalam buku ni, tuan-tuan tak tengok, ada dalam catatan. Mari kita lihat laju. Qidam, sifat qidam, sifat salbiah dulu ya, muka surat 109. Setelah membahas satu sifat nafsiyah bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat wujud, maka para ulama usuluddin meneruskan dengan pembicaraan tentang sifat salbiyah yang 5: qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawadith, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Sifat salbiyah diletakkan terus selepas membahaskan sifat nafsiyah dengan tujuan takhliyah. Kita ulang balik tu, iaitu mengosongkan akal fikiran dan hati manusia daripada menyamakan Allah dengan makhluk. Filtration. Sifat yang pertama qidam, iaitu sifat salbiyah yang pertama. Yang kedua dari segi susunan. Apakah susunannya memang begitu? Tidak. Kenapa disusun begitu? Tartib dzikri. Ingat semua ni nak main-main, ingat semua, biar dia dekat kat sini. Kenapa wujud dulu, kemudian qidam, kemudian baqa, kemudian mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith, kemudian nafsiyah atau qiyamu binafsi, wahdaniyah. Kenapa? Itu adalah ta'aqquli. Ingat wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Apa arti qidam? Sedia ada. Apa maknanya? Tiada permulaan. Dan mustahil atasnya bersifat dengan huduth, ada setelah didahului oleh tiada. Tak adanya Allah, memang ada lagu itulah. Sebelumnya memang ada juga. Tidak seperti kita ni. Umur tuan-tuan sekarang berapa? 53 tahun. 53 tahun dulu ada tak kat dunia ni? Tak kan? 53 back, you're not here in this world. 53 tahun dulu tak ada kat dunia ni kan? Bermakna you are coming from the world non-existent. Waktu itu memang tak ada. The first day of the birth, your mom delivery. Menangis waktu itu. That was the first day of yours coming onto this temporary world. Itulah the first time. Sebelum tu ada tak kat dunia ni? You were not here in this world. Itu bermakna ada kita ini didahului oleh tiada. Oleh itu kata ulama, kita sekarang ada diapit oleh 2 tiada. Tiada tu namanya Adam. Kita sekarang ada kan? Manusia akan diapit oleh 2 Adam. Adam ni maksudnya tiada. Adam yang pertama, Adam sabiq. Yang kedua, Adam lahiq. Adam sabiq, Adam yang terdahulu, itulah namanya sebelum kita lahir. Dan kita akan diapit oleh tiada yang kedua. Tiada itu yang namanya kematian. So kita diapit oleh 2 Adam. Adam sabiq yang dahulu dengan Adam lahiq, Adam yang akan datang, in the name of death. No one is immortal.
Whether you like it or not, or you dislike it or not, no one is immortal. Immortal ni tak mati ya. Semua orang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat muka surat 111. Ibaratun an adami aw awaliyatil wujud. Suatu ibarat. Segera kita faham bila sebut ibarat, ini wujudi ke amrun i'tibari? Amrun i'tibari. Tuan-tuan perasan tak dalam buku saya ni, semua sifat salbiyah semua didahulu dengan ibaratun, 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 ibaratun. Ini untuk ustaz-ustazah yang barangkali mungkin nak mengajar ya. Payah menyusun kitab ni hadirin. Bukan senang menyusun kitab ni. Nampak macam mudah ni kan, memang payah. Saya antara kitab yang payah saya susun kitab ni. Dan kitab ni paling sensitif sekali. Sebab tu saya tak berani bagi slide dengan tuan-tuan ya. Kalau salah biar salah kat saya. Kecuali ustaz-ustaz yang nak sangat-sangat, kita boleh kongsi nanti untuk tujuan kebaikan. Sebab tu saya tak bagi slide saya pada semua orang. Kalau salah, saya bertanggungjawab di hadapan Allah. Itulah dia, bukan senang. Buat buku lain, buku ni dah lama siap ni, tapi nak tahqiq maklumat satu-satu. It's very sensitive yang ini, sensitive. Ada dengan sungguh pun tak sama. Ada dengan sungguh tak sama. Makna dengan mafhum, makna dengan erti pun tak sama. Suatu ibarat kefahaman saja yang menunjukkan tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Dalam arti kata lain, Allah telah sedia ada sejak azali. Sekarang ada tak lagi azali? Tidak ada. Sebab itu kita sebut sejak azali dulu. Sejak azali dulu. Allah Ta'ala tidak menciptakan dirinya sendiri dan dia tidak diciptakan oleh yang lain. Muka surat 112. Qadim yang berkaitan dengan nama ada 4 jenis. Qadim sifati, tidak ada permulaan bagi sifat Allah, itu sifat Allah memang qadim. Qadim dhati, tidak ada permulaan bagi zat Allah. Ingat ya, sifat dengan zat dua-duanya qadim. Mana satu datang dulu, mana satu datang kemudian? Tak ada dulu, tak ada kemudian. Tapi dari segi akal, mana satu datang dulu? Dari segi akal, zat dulu. Sebab zat sifat, apa dia sifat? Maqama bighairihi, sesuatu yang nak ada dia mesti dengan orang lain. Contoh biru baju saya ni, biru tua ni, dia tak boleh datang biru gitu saja, tak. Dia mesti ada zat dia bertegik atasnya baru jadi biru ni. Tak mungkin biru tu berjalan gitu saja, tak. Dia mesti ada apa? Ada zat. Sama ada zat itu berbentuk jirim yang khafif ataupun latif. Qadim dhati, zat Allah. Qadim idafi, suatu lebih dahulu dari yang lain, seperti ubuwah, bapa lebih dahulu daripada bunuwah. Mak ada apa ni? Pak. Pak dengan anak mana satu mula dulu? Pak ke anak? Pak dulu baru anak. Kecuali nama orang itu Pak bin anak. Pak bin anak. Nama, katalah ada nama orang bapa bin anak. Siapa yang datang dulu, bapa ke anak? Anak. Kan nama dia bapa bin anak. Kan nama pelik-pelik kan, kadang-kadang nama orang pelik-pelik. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? I'm sorry. Siapa nama kamu? I'm sorry. Please, I'm asking you. Siapa nama kamu? I'm sorry. Rupanya nama dia sorry. Nama orang tu sorry. Orang tu tanya siapa nama kamu, dia jawab I am sorry. Nama dia tu sorry. Bukan dia kata, oh saya minta maaf, tak. Nama dia sorry. Siapa nama kamu? I'm sorry. Please, I'm asking. Siapa nama anda? I'm sorry. What is your name? I'm sorry. Please, serious? I'm sorry. Memang dia serius sebab I am sorry. Nama dia nak bagi tahu. Nama dia sorry. Tak faham juga. Kau apa ni? 3, 4, 5 ke tuan-tuan?
Dah berat dengan wujudi dengan amrun i'tibari. Mengantuk wujudi ke amrun i'tibari? Amrun i'tibari. Faham, mengerti. Tak tidur Qadim zamani telah didahului oleh masa sekurang-kurangnya setahun. Apa dalil adanya Allah? Saya tidak baca. Yang naqlina, ijma' pun saya tak baca. Tapi mari kita lihat di sini dalil aqli. Jika Allah Ta'ala bukan qadim, maka Allah Ta'ala adalah hadis. Tengok tu, dia mesti dua tu je. Kalau tak A, B. Kalau tak B, A. Jika Allah baru, maka tentulah Allah memerlukan pencipta lain untuk menciptakannya. Ini adalah mustahil. Jika Allah memerlukan pencipta lain untuk menjadikannya, yes, Allah is pencipta, tapi Allah perlu yang lain untuk menciptakannya. Akan terjadi dua perkara. Satu, daur. Daur maksudnya berpusing-pusing. Dan tasalsul, bersambung-sambung. Daur ada dua. Mari kita lihat muka surat 117. Daur musarrah. B. Kalau nak syarah begini pesan guru saya pesan guru saya Syekh Ahmad Rodauddin, ustazah yang saya kasihi. Kalau nak syarah dengan orang, jangan syarah A menciptakan B, B menciptakan A, tak. Yang syarahnya ialah A diciptakan oleh B, B diciptakan, dia patah balik, bukan ke depan. Itu baru hebat. A diciptakan. Diciptakan maksudnya yang ni yang hebat ni. A diciptakan oleh B, B diciptakan oleh A diciptakan oleh B, B diciptakan oleh A, P mai tentu. Maka ini namanya daur musarrah yang jelas. Ada juga yang mudmar, ada lagi yang ketiga. A diciptakan oleh mula-mula C diciptakan oleh B, B diciptakan oleh A diciptakan oleh C. Tiga lagu tu. Jangan syarah begini. A menciptakan B, B menciptakan C, C menciptakan. Itu tak ada apa. Ini diciptakan. Hebat lagi yang menciptakannya itu. Boleh faham bahasa kod 350 ni? Itu daur. Daur maksudnya bulat. Kalau tasalsul, bersambung-sambung. Guru saya kata kerana banyak sangat tasalsul, sampai kita pun tersasul. Jadi tersasul, tasalsul. Syarahnya begini. F diciptakan oleh E diciptakan oleh D diciptakan oleh C diciptakan oleh B diciptakan oleh A diciptakan oleh we don't know diciptakan oleh I don't know, until the end, tak habis-habis. Itu mustahil itu semua itu. Dia mesti come to the end. Allah Subhanahu wa ta'ala baqa. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, iaitu kekal. Artinya tidak ada pengakhiran. Dan mustahil atasnya bersifat dengan adam, tiada atau fana, binasa, musnah ataupun lenyap. Apa ta'rif dia? Ibaratun. Faham kita ini sifat apa ni? Wujudi ke amrun i'tibari? Wujud. Amrun ibaratun an adamil akhiriyati lil wujud. Dia sebenarnya banyak, saya tengok kitab tauhid macam-macam dia punya takrif semua betul. Tapi hati saya senang sekali melihat ada satu kitab tu, dia mula semua ibaratun. Oh, tenang hati saya. Jadi semua bila ibarah maksudnya amrun i'tibari. Suatu ibarat kefahaman yang menunjukkan tidak ada pengakhiran atau kesudahan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bermaksud Allah Ta'ala kekal. Wujud Allah Ta'ala kekal selama-lamanya tanpa diakhiri kematian atau binasa. Mari kita lihat kekal ada dua, ya. Kekal hakiki yang sebenar untuk Allah Ta'ala sahaja. Kekal aridi yang telah kita sebut tadilah. Ada juga makhluk yang Allah kehendaki ia kekal. Syurga boleh binasa, tapi by the will of Allah it remains there, tak kekal, tak binasa. Ke surah 120 kita lajukan. Perkara yang berkaitan dengan permulaan dan kesudahan ada tiga jenis.
Tiada permulaan dan tiada kesudahan. Zat dan sifat Allah. Ada permulaan tetapi tiada kesudahan. Syurga, neraka dan contoh-contoh yang lain tu. Tu namanya apa ni? Aridi. Aridi. Aridi maksudnya Allah kehendaki dia tidak musnah, maka tidak musnahlah. Ada permulaan dan ada kesudahan semua makhluk. Tanbih, hadirin, ini tolong difahami ya. Tanbih, fahami qidam dan baqa sebaik-baiknya. Kenapa? Makhluk selama-lamanya tidak boleh dikatakan sebagai Tuhan kerana ia adalah ada permulaan dan ada kesudahan, atau salah satu daripada kedua-duanya. Hanya Allah Ta'ala sahajalah yang tidak mempunyai permulaan, qidam dan kesudahan, tidak binasa, baqa. Itulah sebabnya kenapa Allah gandingkan qidam dengan baqa dalam satu firman Allah, huwal akhir huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Tidak boleh dikatakan Allah yang pertama-tama kali ada dan dialah yang paling akhir tiada, tak boleh. Memang tidak ada mula bagi Allah, tidak ada akhir bagi Allah. Mari kita lihat dalil naqli, dalil burhan. Jika Allah binasa, maka ia akan menafikan sifat qidam bagi Allah Ta'ala, sedangkan sebelum ini sifat ini telah thabit bagi Allah. Cukup. Tu yang tadi lah. Kalau faham satu sifat, sifat yang lain nanti akan menjalar sama saja. Jika Allah Ta'ala binasa, maka sifat qidam yang wajib itu akan bertukar menjadi harus, jaiz bagi Allah. Ia tidak benar kerana telah thabit bahawa sifat qidam wajib bagi Allah. Jika Allah Ta'ala binasa, ada pengakhiran, maka Allah Ta'ala akan terus bertukar menjadi baru, hadis, makhluk. Kerana hanya makhluk saja yang boleh binasa. Ia adalah mustahil. Kerana Allah Ta'ala dengan sifat qidam dan baqa yang memilikinya membuktikan dia bukan makhluk. Wali hadirin, faedahnya penting. Perbahasan sifat qidam dan baqa adalah berkaitan dengan sifat wujud bagi Allah. Kerana wujud Allah ada tanpa permulaan qidam dan tanpa pengakhiran baqa. Mukhalafatuhu ta'alil hawadith, kita lajukan saja. Nanti nak tanya, bolehlah sekarang hadirin siapa yang nak tulis bertanya, lebih baik menulislah supaya senang. Siapa yang tuan-tuan tengah baca-baca tadi ada tengok macam spelling silap dalam buku saya ini, saya minta kerjasama jugalah, tulis dalam kertas, paskan saya kat depan. Sebab cetakan keempat saya rasakan tak lama lagi, mungkin dalam 2 minggu akan datang, cetakan keempat akan dibuat dekat sini. So siapa-siapa yang baik hati, hadirin hadirat, di samping bertanya, tuan-tuan tengok ada spelling yang silap ataupun ada baris yang perlu diperbetulkan ataupun ada benda yang salah ataupun minta pencerahan, tuan-tuan bagi saja kat depan ni. Maklum sajalah yang buat ini saya seorang. Jadi mata seorang tu tak boleh lawan mata tuan-tuan yang banyak bergantang-gantang ni. Ni istilah kawan saya. Kawan saya daripada Fatani, dia tak nak berceramah. Saya tanya kenapa? Dia kata, kalau kita ceramah akan bergantang-gantang mata lah yang akan tengok kita nanti. Kan mata ni Syekh ambil 2 bubuh, ni 2 bubuh, kan jadi gantang. Bergantang-gantang lah mata. Everywhere you go, people will know who you are. And you don't know them. Sebab ramai sangat, tapi they will know you. Sebab mata tadi kan termasuk dalam yang bergantang-gantang melihat tadi, kamu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Antara perbahasan yang paling penting dalam sifat 20, mukhalafatu ta'alil hawadi. Saya sedikit ambil masa kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 4. Ini tertib apa hadirin? Tertib zikri ataupun tertib ta'akuli. Saya ulang-ulang ni bagi kejap molek ingat dekat kita. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatu ta'ala lil hawadith, berlainan dengan segala yang baru, tidak serupa dengan segala yang baru makhluk. Dan mustahil atasnya bersifat dengan mumatsalah lil hawadith, serupa dengan yang baru, mustahil. Apa maksud dia ni? Apa ta'rif dia?
ibaratun an nafyil mumathalati fi dzati was sifati wal af'al. Satu ibarat kefahaman yang menafikan ada persamaan dengan baharu makhluk dari segi zat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Allah Ta'ala tidak sama dengan yang baharu, sama ada yang telah ada atau belum ada, sama ada dari segi zat, sifat dan perbuatan. Mari kita lihat footnote yang gharib, jarang kita tahu. Muka surat 124 footnote nombor 157. Kenapa disebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith? Kenapa tidak mukhalafatuhu ta'ala lil mumkinat? Walhal makhluk tadi boleh disebut mungkin, boleh disebut hadith dan jamaknya hawadith. Apa jawapan dia? Jawapannya ialah hadith, sesuatu yang telah ada boleh dilihat dengan mata. Itu lebih senang. Bila kita katakan Allah tidak sama dengan makhluk yang dilihat dengan mata, itu lebih senang. Kalau mumkinat, itu melibatkan yang telah ada dengan yang tidak ada. Contoh, Allah tidak sama dengan cucu anak saya. Dengar cucu dia tadi, cucu anak saya. Betul, betul. Tetapi cucu tu belum lagi, anak tu belum lagi ada anak. Ini kan bercucu. Tapi kan cucu itu adalah mungkin. Maksudnya makhluk yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Kalau Allah adakan, jadilah dia nanti. Itulah hikmahnya apa? Masya Allah, ulama-ulama tauhid ni luar biasa. Mereka nak dekatkan ingatan kita ini, pemahaman kita pada sesuatu yang dekat, dan the thing that you can visualize, the thing that you can see in front of you. So it's not hard to be accepted. If you talk something that is unacceptable or will be coming after years and years, it's very hard to you to accept it. Kita cerita benda yang 20 tahun nanti akan datang, payah. Better you talk something that is now exists in front of you. Gitu nah. Boleh tu. Benda yang dah ada kat depan, kita cerita saja, senang. Macam mana tu? Yang kata Allah tak sama dengan makhluk dari segi zat, sifat dan perbuatan. Ni huraian. Zat, Allah Ta'ala tidak mempunyai jirim yang memerlukan lapang dan ruang ni. Seperti kayu, batu, tumbuh-tumbuhan, jirim lah tu. Tidak mempunyai tubuh, daging, darah, tulang, tisu. Tidak mempunyai anggota badan. Sebab itu jangan kata Allah ada tangan. Bukan pepejal dan bukan cecair. Sifat Arab, Allah Ta'ala tidak mempunyai pihak. Mari kita kat sini, bagi nampak yang tadi. Sambil-sambil saya syarah ni, tuan-tuan tengok sini. Allah Ta'ala tidak mempunyai pihak atau arah yang lapan, seperti di kanan, atas, kiri, bawah, hadapan, atau belakang, dalam dan luar. Tu makulat apa tu? Aina. Aina, nah? Saya sebut ni, tuan-tuan letakkan kat mana ya? Allah Ta'ala tidak berada di mana-mana salah satu pihak atau arah yang lapan, seperti di kanan, kiri, atas, bawah, hadapan dan belakang, dalam atau luar. Apa tu? Aina juga. Hadirin, begini ya. Saya mempunyai arah depan. Ni saya ni. Ni saya sendiri ni. Ada depan untuk saya sendiri, ada depan, ada belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Saya sendiri. Allah tidak ada macam tu. Saya sekarang berada di 6 penjuru. Nisbah dengan tuan-tuan, saya berada di hadapan tuan-tuan. Nisbah dengan orang atas ni, saya berada di bawah. Look at that. Kan tadi saya ada arah, dan saya boleh berada di mana-mana arah. Allah tidak begitu. Lagu mana? Tak ada lagu, sebab Allah yang melagukan lagu. Macam mana? Tidak ada macam, sebab Allah yang memacamkan macam. Habis tu tak habis. Habis tu tak habis. Sebab Allah Maha bijaksana. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Allah itu sami', Maha mendengar, dan basir, Maha melihat. Tuan-tuan perasan tak? Kenapa Allah selalu tutup ayat ni dengan wa huwas samiul basir? Ini namanya faedah. Faedah ataupun isyarah latifah. Kenapa? Kankah ada orang katakan Allah ada pendengaran, tapi pendengaran tak sama dengan manusia. Kita katakan ya. Tetapi jangan katakan Allah ada telinga. Nah,
Tetapi telinga Allah tak seperti dengan telinga manusia. Tak, jangan. Sama juga dengan mata. Allah ada mata, tapi mata Allah tak seperti dengan mata manusia. Jangan. Sebab Allah melihat bukan dengan mata. Orang mati ada mata, kenapa tak boleh melihat? Sebab tidak ada sifat melihat. Kembali pada tadi juga, Allah tidak bergerak, tidak turun, tidak naik, tidak datang, tidak pergi dan lain-lain. Ni makulat apa ni? Makulat mana ni? Makulat tak, bukan aina. Tidak datang, tidak pergi, tidak diam, tidak berlari, tidak ni. Makulat apa? Kaifa. Allah tidak begitu. Tidak berubah, umpamanya daripada besar kepada kecil, kuat kepada lemah, tahu kepada tidak tahu dan lain-lain. Makulat apa ni? Sama. Kaifa. Allah tidak bertempat. Ini jelas lah ni. Seperti di dalam alam atau di luarnya, di atas langit atau di atas arash. Aina. Tidak terikat dengan masa. Makulat mata. Zaman. Tidak bersifat kecil, besar, panjang, pendek, lain-lain. Kaifa. Perbuatan pula ya. Perbuatan Allah Ta'ala boleh memberi bekas. Maksudnya bekas ni apa? Bekas ni adalah kesan. Allah Azza wa Jalla yang mengenyangkan. Begitu. Allah Ta'ala yang menghilangkan haus, yang membakar. Hakikatnya Allah. Api itu adalah majazi sahaja. Ia tidak memerlukan alat atau perkakas, tidak memerlukan pembantu. Dah malaikat tu pembantu? Malaikat kan pembantu? Tidak. Malaikat bukan membantu. Allah nak tunjuk how great Allah is, betapa hebatnya Allah. Malaikat yang sebesar-besar itu pun tunduk kepada suruhan Allah. Ini kan pula kita yang halu, yang kerdil ni. Nak tunjuk apa? So powerful. Itu maksudnya. So powerful. Binatang paling, makhluk paling besar apa tadi? Makhluk paling besar Arash. Betul. Makhluk paling besar adalah Arash. Adik-adik jangan jawab gajah. Siapa yang jawab gajah, itu budak tadika. Sebab cikgu mengajar budak tadika sambil main-main dengan teka-teki. Apa binatang mula dengan huruf G? Agak-agak budak tu jawab apa? Gajah. Tadi dah bunyi gajah. Tadi mana tadi bunyi budak sebut gajah? Gajah, ya. Betul. Soalan kedua untuk budak-budak ni, cikgu tanya budak tadika. Apa binatang mula dengan huruf D? Tadi G, ya. Ini D, Denmark. Dalam kelas ni, tuan-tuan tahu, budak tadi yang jawab, bijak dia. Apa? 2 ekor gajah. Cikgu serius ni, Cikgu nakkan jawapan donkey sebab D, ataupun dolphin. Dia boleh jawab gajah. Dah lah jawapan pertama betul, gajah. Yang kedua 2 ekor gajah. Akhirnya cikgu marah, stand up, diri atas kerusi. Cikgu tu sebenarnya nak marah tapi dia control. The next question. Apa binatang mula dengan huruf M? Psychologically, budak-budak lihat kawan naik atas kerusi, seorang pun tak jawab, takut kalau salah naik atas meja. Last-last senyap, dia yang jawab. Cikgu dah risau. Cikgu dah risau. Mau tak mau je cikgu bagi. Apa jawapan kamu? Mungkin gajah. Time ni cikgu dah tak tahan sangat-sangat. You with my instruction, get out. Ya Allah. Kesian dengan budak tu, disuruh keluar kan. Dia pun bawa lah beg besar dia tu tak atas kepala, pergi kat luar. Tapi kelas tu tak berkunci lah, terbuka macam tu. Dia tunggu kawan dia kat luar sebab dia nak rehat, lepas tu rehat kan. Cikgu ni pula dalam marah-marah tanya lagi soalan. Dah lah berkaitan dengan binatang. Sekarang budak tadi tunggu kat luar pintu tu. Apa binatang mula dengan huruf J?
Kawan-kawan dia seorang tak berani jawab, takut kalau salah kena perambat. Last dia tolong jawab. Jangan-jangan gajah. Time ni kita cerita bab apa ni? Please, bukan saja-saja bab makhluk ya. Bab makhluk, ni makhluk. Mana? Kasih. Last cikgu marah sangat. Cikgu pergi dekat pintu, bam, tutup pintu. Dan tutup juga tingkap. Because I got one last question, tapi I tak nak dia dengar sebab dia terlalu bijak sangat-sangat. Dan I tak nak dengar jawapan gajah lagi ever. Kali ni cikgu sangat bijak. Dan cikgu at this time is very wise, not to voice out loudly, not to be heard by yang pandai tadi tu. Akhirnya cikgu berbisik-bisik, apa binatang? Cikgu mula slow down suara, takut didengar si pandai tadi tu. Apa binatang? Mula sambil berbisik-bisik tu dengan huruf K. Berbunyi macam tu je, takut dia dengar. Apa binatang? Mula dengan huruf K. Sebenarnya cikgu nak tanya, apa binatang mula dengan huruf K? Tapi cikgu tak nak. Apa binatang mula dengan K? Semua senyap. Tiba-tiba ada suara kat luar. Confirm gajah. Astagfirullahaladzim. Nah, kita cerita kat mana ni? Nah, Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan malaikat untuk membantu, tapi Allah nak tunjuk betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang tadi tu? Tolong pegang dulu. Tolong pegang. Siapa yang datang dulu, letak dulu ya. Nanti boleh soalan-soalan akan sampai pada adik kita. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk yang paling besar nanti dijawab apa? Arash. Jangan jawab lagi gajah ya. Tidak mengambil faedah daripada perbuatan dan hukum hakamnya. Tidak ada yang sia-sia. Naam. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Panjang sebenarnya. Mari kita lihat faedah muka surat 129. Saya ingat saya kena speed sedikit ya, sebab kita masuk asab ke berapa? 4.51. Saya harap dalam pukul 4.45 kita dah selesai. Nah, kita cuba dulu, kita tengok faedah. Kebaikan memahami sifat mukhalafatuhu ta'alil hawadith supaya selamat daripada fitnah Dajjal dan fitnah di akhirat. Muka surat 130. Perkataan yang menunjukkan tanzih. Tuan-tuan sebut Allah Ta'ala tu kan, bukan sebarang tu, ada maksud tu. Allah Ta'ala, Allahu Azza wa Jalla, Allahu Jalla wa'ula, Allahu lagi Jalla Thana'u, Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Itu ada maksud tu. Nah, semuanya membawa kepada tanzih. Tanzih tu menyucikan Allah sama dengan makhluk. Nah, mari kita lihat muka surat 132. Tanbih. Tanbih ni maksudnya draw your attention. Ambil perhatian. Wajib takwil terhadap nas-nas yang boleh membawa kepada tashbih ataupun tajsim. Saya baca satu-satu. Jika terdapat ayat Al-Quran dan hadis atau hadis yang menunjukkan seolah-olah Allah Ta'ala ada tangan, muka, tumit, atau ada tempat seperti di arash, langit atau bumi, dalam arti kata lain, nas-nas yang boleh membawa kepada pemahaman Allah Ta'ala menyerupai makhluk, tashbih atau ada anggota badan seperti makhluk tajsim, maka wajib ditakwil. Macam mana nak takwil? Kalau saya sempat, saya tunjuk. Kalau tidak, ada di belakang buku tuan-tuan. Lengkap insya-Allah buku ni lengkap. Maksudnya lengkap tajuk, bukan lengkap perbahasan. Tak lengkap sesungguhnya. Masih lagi banyak kekurangan. Muka surat 134. Al-Imam Ibrahim Al-Laqani menyebutkan di dalam kitabnya Jawharatul Tauhid, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha.
dan setiap nas yang mewahamkan membawa kepada tashbih, maka takwilkanlah atau tafwidkanlah dan maksudkanlah untuk mentanzih. Tanbih 134, Allah Ta'ala bukan di langit dan bukan mempunyai anggota badan. Ketahuilah bahawa i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya baca ni supaya tuan-tuan tahu, bukan saya sendiri buat ni, bukan ceramah saya ni, tapi dalam buku ni, itu maksud saya baca ni. Ketahuilah bahawa i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah suci daripada meyakini Allah bertempat, bertahayyuz, termasuk di langit. Tak, Allah bukan di langit. Dan beranggota badan, Allah tak beranggota badan, kerana ia membawa kepada menyerupakan Allah dengan makhluk tashbih dan mengatakan Allah ada anggota badan seperti makhluk tajsim. Na'udzubillahi min dzalik. Habis tu ustaz, kenapa kita berdoa macam ni? Begini. Everybody, if you want to supply your doa, you ask God, everybody will put your hands like this. So this shows Allah is up there. Ni, dari segi satu macam betul juga. Tapi jangan lupa ada satu riwayat Nabi ketika berdoa, Nabi buat tangan macam ni. So what will you command? What will you command after saying Allah is on top there by putting your hands up? Tapi ketika Nabi berdoa sebegini, apakah Allah masuk dalam bumi pula? No. Kenapa kita buat sebegini? Sebab kiblat doa adalah langit. Seperti mana kiblat solat di mana? Dekat Kaabah. Apakah Allah dalam Kaabah? Ketika Nabi Yusuf ditelan oleh ikan Nun, dan Nabi Yusuf berdoa, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Apakah Nabi Yunus dalam perut ikan Nun itu? Apakah Allah dalam perut ikan Nun? Wa wa'adna Musa 40 lailatan. Di mana Nabi Musa bermunajat dengan Allah? Di Bukit Tur Saina. Apakah Allah di Bukit Tur Saina? Ketika Isra' dan Mi'raj, Nabi naik langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis 7 ke 8 Sidratul Muntaha. Habis ke 8, 9 ke Mustawa. 10 Al-Hadratul Qudusiyah. Apakah Allah berada kat situ? Tak. Nah, kalau begitu Allah ada berada di masjid. Sebab masjid itu rumah Allah. Banyaklah Allah, sebab banyak di banyak masjid. Tidak sebegitu hadirin. Jadi kita nak katakan apa? Langit ini kiblat doa, Baitullah Al-Haram itu kiblat solat. Allah ada tanpa tempat, sebab tempat itu adalah makhluk. Nah, kalau tuan-tuan nak tahu kitab-kitab yang membicarakan tentang Allah ada tanpa tempat ini, saya tulis lengkap dekat situ. Cuba tengok muka surat 135, footnote nombor 180, paling panjang sekali. Footnote nombor 180, tuan-tuan baca yang ditulis di situ. Siap dengan referencesnya. Kemudian pada muka surat 138 hadirin, antara pada para imam dan ulama yang menyebutkan perkara yang sama dalam mentazihkan Allah Ta'ala tidak bertempat dan tidak beranggota badan. Saya sebutkan nama ulama, kitab, dan tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat berapa dekat sini. Dan ulama-ulama Melayu juga cukup. Nah. Tapi saya syorkan tuan-tuan miliki kitab ini. 139 catatan, kupasan dan penjelasan terperinci dan mendalam tentang perkara ini serta dalil-dalil pada Quran dan hadis, ijma' ulama termasuk para a'immah mazhab yang 4 boleh dilihat di dalam kitab Ghayatul Bayan fi Tanzihillah Anil Jihati wal Makan. Itu paling saya tengoklah kitab ini paling kemas sekali. Nah, ada 200 lebih dalil yang menunjukkan Allah ada tanpa tempat. Mari kita lihat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Saya sedikit emphasize dekat sini sebab ini penting. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdiri sendiri. Maknanya tidak berhajat kepada yang lain, iaitu Allah Ta'ala tidak memerlukan zat. Nah, ini contoh, ini penting ni. Allah Ta'ala tidak memerlukan zat lain untuk menempatkan dirinya pada zat itu, kerana Allah adalah zat. Dan mustahil atasnya berhajat kepada zat dan yang lain untuk menjadikannya, kerana Allah adalah qadim. Allah tidak memerlukan zat kerana Allah adalah zat. Dan Allah tidak memerlukan pencipta lain kerana Allah qadim. Boleh nak?
Mari kita lihat 4 keadaan ke surat 141. 4 keadaan dalam memerlukan kepada zat dan pencipta. Keadaan tidak memerlukan zat dan pencipta, zat Allah Ta'ala. Memerlukan zat tetapi tidak memerlukan pencipta, sifat Allah Ta'ala. Tiada memerlukan zat tetapi memerlukan pencipta, jirim. Memerlukan zat dan pencipta, arad. Nah, ini penting hadirin. Tanbih bawah tu, muka surah 141. Tanbih, sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi bukanlah bermaksud Allah Ta'ala boleh menguruskan sesuatu dengan zatnya sendiri tanpa memerlukan pertolongan daripada orang lain, seperti yang difahami oleh kebanyakan orang. Ia bukan melibatkan pertolongan atau tidak, ia hanya melibatkan zat. Begini ya, untuk ustaz-ustazah sama-sama kita bermudzakarah ya. Bila kita syarah qiyamuhu ta'ala binafsihi, maksudnya Allah berdiri dengan sendirinya, bukan maksudnya Allah tidak perlukan pertolongan daripada orang lain. Betul, tetapi bukan sini syarahnya. Ini hanya melibatkan zat. Allah tidak memerlukan zat kerana Allah zat. Allah tidak memerlukan mukhassis pencipta kerana Allah adalah qadim. Itu saja. Nah, satu lagi yang guru saya minta saya emphasizekan, B tu. Mahal la yahtaju ila mahallin. Mahal tu hendaklah diterjemah dengan zat, bukan tempat. Kerana tempat merujuk kepada makan. Sebab itu huraian Allah Ta'ala bukan berada di langit atau arash, atau Allah Ta'ala bukan berada di satu tempat, atau mustahil Allah Ta'ala berada pada banyak tempat. Dan seumpamanya betul untuk huraian lain, tapi tidak tepat untuk huraian mahal pada sifat qiyamuhu binafsihi ta'ala. Boleh hadirinnya? Ini kadang-kadang kita pun terlepas pandang. Kita memang sedap bercakap Allah tidak perlukan kepada tempat, betul. Tapi mahal di sini bukan makan. Makan tu tempat. Itu yang katanya Allah tak perlu pada langit, pada arash dan sebagainya. Sebab Allah sudah ada sebelum adanya arash, langit dan bumi. Bila waktu tu? Namanya waktu apa tu? Azali. Ingat seumur kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah dalilnya, kalau Allah adalah zat, kalau Allah memerlukan zat, Allah bukan zat, Allah jadi sifat, sebab sifat yang memerlukan zat, walal Allah kan zat. Jadi terbatallah yang mengatakan Allah memerlukan zat. Yang mengaji ini dia kena akal tajam. Akal kita kena tajam ya. Baik. Kalau Allah memerlukan zat, Allah itu memerlukan. Kalau Allah memerlukan, terbatallah sifat istighna. Allah terkaya daripada memerlukan yang lain. Muka surat Wahdaniyah, muka surat 144. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan Wahdaniyah esa, tidak berbilang-bilang, tidak banyak pada sifat dan af'al dan zat, dan mustahil atasnya bersifat dengan tidak esa, berbilang pada zat, sifat dan af'al. Ibaratun an nafil kathrati fi dzati was sifati wal af'al. Satu ibarat kefahaman yang menafikan banyak berbilang dari segi zat, sifat dan perbuatan-perbuatannya. Contoh di sini sangat baik sekali hadirin, muka surat 145. Esa pada zat, maksudnya zat Allah tidak bercantum atau tidak tersusun daripada juzuk-juzuk daging, darah, tulang, urat dan sebagainya. Itu namanya kam apa tadi kita sebut? Muttasil. Anggota-anggota seperti tangan, kaki, kepala dan lain-lain, kam muttasil juga. Itu namanya kam muttasil. Kam munfasil, ada Tuhan lain resembling Allah. No, itu adalah mustahil. Asal pada sifat Allah kam muttasil, Allah tidak mempunyai dua atau lebih sifat yang sama seperti dua qudrah, tiga qudrah, tak. Dengan satu qudrah Allah menjadikan seluruh makhluk ini. Kam munfasil, ada Tuhan lain yang mempunyai sifat seperti Allah, mustahil. Esa pada perbuatan, tidak ada perbuatan yang lain yang sama dengan perbuatan Allah. Apa maksudnya? Semua perbuatannya Allah yang buat. Semua. Nah hakikatnya makan, minum, belajar, kita semua ni datang, tidur, mengantuk, minum, apa lagi? Penat. Penat, kita rasa penat kan sekarang ya. Lagi apa semualah perbuatan tu hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kam tu cuma ada satu je, menafikan kam munfasil. Dalil tak perlu lagi.